عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اشف منا المرضى، اللهم اجعلنا كما ترضى، بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بحق سورة فصلت وآياته، وبحق القرآن العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، ikhwatal iman, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita lanjutkan sesi perbincangan pada pagi yang penuh kemuliaan ini, iaitu bermula ayat 13 hingga ayat 18. Bersedia tuan-tuan dengan mushaf masing-masing dan mushaf terjemahan, insya-Allah. Ayat 13 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita perhatikan terjemahan bermula ayat 13. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. Ketika para rasul datang kepada mereka daripada depan dan daripada belakang, di hadapan dan di belakang mereka untuk menyeru, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami mahu, tentu dia menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus untuk menyampaikannya. Tuan, kemudian ayat 15. Maka berkenaan kaum Ad, ini kaum Nabi Hud alaihi salam kan, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengendahkan kebenaran. Mereka berkata, siapa yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan mereka? Allah lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Maka kami tiupkan angin ribut kepada mereka, dalam beberapa hari berlakulah nahas. Sesungguhnya kami ingin mereka merasakan azab yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Ayat 17. Dan berkenaan kaum Samud, ini umat Nabi Saleh alaihi salam. Dan berkenaan kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tapi mereka lebih suka kebutaan, kesesatan berbanding petunjuk. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Dan kami selamatkan, tuan-tuan, ini dia punya al-wa'ad. Tadi wa'id, ancaman buruk, yang jahat-jahat, ini yang baik-baik. Ayat 18. Dan kami selamatkan orang yang beriman kerana mereka adalah orang yang bertakwa. Allah selamatkan pengikut Nabi Hud, pengikut Nabi Saleh, pengikut para anbiya yang mengikut acuan, pengajaran, mendengar nasihat. Mereka itulah orang bertakwa. Sebaliknya, kumpulan-kumpulan yang ingkar tadi diberikan balasan yang menghinakan. Okey, tuan-tuan, alhamdulillah. Jom kita perhatikan, kita pelajari bersama, tuan-tuan, pada sesi yang ketiga pagi ini di bawah tajuk ancaman kepada orang musyrikin Mekah yang dengar Quran tapi tak nak memahami,
yang dibuktikan dengan fakta-fakta yang benar, dalil-dalil yang logik, tetapi mereka menolak, mereka akan menerima nasib yang sama, iaitu peti yang telah diturunkan, azab yang diturunkan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Tuan-tuan sekalian, itu tajuk yang Prof Syekh Wahbah kemukakan. Qala radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini al-munasabah, ya, pada halaman 405. Taib, tuan-tuan bersedia? Qala, pada halaman 405 tuan-tuan, kata Syekh Prof Wahbah Az-Zuhaili, setelah Allah menerangkan bagaimana mereka, kumpulan-kumpulan penyembah berhala ini telah berpaling, tidak mahu beriman, walaupun telah dibentangkan di hadapan mereka dalil-dalil penciptaan langit, bumi, tuan-tuan, hamparan, gunung ganang, sungai, seumpamanya, dalam tempoh sittati ayyam, tempoh 6 hari, tuan-tuan, tetapi malangnya mereka tetap menolak untuk beriman, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, proses berikutnya ialah bagi dulu peringatan, bagi warning dulu. Allah tak turunkan azab, tak turunkan bala serta merta. Allah berikan lagi peluang, kesempatan untuk mereka berfikir. Maka diberikan tuan-tuan beberapa ancaman. Maka Quran ini tuan melengkapi kisah-kisah umat yang terdahulu. Tuan-tuan kan, kalau kita sebut siratal ladzina an'amta alaihim, satu yang mendapat nikmat, ghairil maghdubi alaihim, yang dimurkai, tuan-tuan, dua, waladdallin, tiga yang sesat. Ini semua cerita umat dulu, ya tuan-tuan. Dan bagaimanakah acuan yang ingin kita ikuti, tuan-tuan? Ini semua telah tersedia dalam Quran. Kitalah tuan-tuan memikirkan dan memilih jalan yang terbaik. Taib, qala radhiyallahu an at-tafsir wal bayan, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka, yakni kumpulan musyrikin yang mendustakan kamu, mendustakan kebenaran yang kamu bawa itu, kalau mereka berpaling daripada iman, mereka tak beriman dengan Allah, mereka tak menerima risalah yang kau bawa itu, dan tidak cuba bertadabbur, berfikir apa-apa ayat-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, ya, macam mana kita kata hasil bumi, macam mana kita kata tuan-tuan daripada langit, macam mana cahaya bulan, matahari dan seumpamanya tuan-tuan. Maka kalau itu kamu tak boleh dapat pengajaran, maka kamu sekarang ni diancam dengan azab yang pedih. Ukhawwifukum, takhwif, tahdid. Kamu diancam dengan azab yang pedih, ya, yang telah ditimpa, yang telah menimpa kepada umat-umat yang terdahulu. Samalah tu. Kalau orang dulu doge tak dengar kata, melawan, menentang risalah, ya, para nabi mereka yang terdahulu, maka engkau orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal and the gang, Utbah dan seumpamanya, Utbah bin Rabi'ah dan seumpamanya, kamu juga akan menghadapi nasib yang sama, akan disambar poti, akan terima tsunami, akan terima bala. Tuan-tuan, iaitu di sini dalam ayat ini kita nak bicarakan kaum Ad dengan kaum Samud. Tuan-tuan, maka ayat ke-14, ya, ketika mana tuan-tuan kaum Ad, kes yang pertama ini tuan, mereka itu orang-orang dulu, umat-umat terdahulu yang ingkar ini, ya, diazab. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih kepada hamba-Nya, yang Maha Penyayang kepada kita, tuan, Allah tak akan azab, melainkan Allah akan utuskan Rasul. Dan kita punya prinsip senang saja, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan mengazab melainkan Allah kirim Rasul dulu. Dan itu menjadi satu prinsip dalam perundangan kita. Kita tak boleh dondo orang, tak boleh saman orang, tak boleh marah orang kalau orang tu tak tahu. Kita mesti ada taklimat yang jelas. Tuan-tuan, mesti ada pengetahuan yang jelas. Orang tolak tu kerana orang bermusuh dengan perkara yang dia tidak tahu. Tuan-tuan, tetapi telah diberitahu, telah diperingatkan, bagi lagi amaran demi amaran, tuan-tuan, ya, maka malangnya tuan-tuan, mereka ini, ya, tidak mahu memahami bahasa yang disampaikan, kalam, perkataan yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka agar menyembah Allah. Bahkan dilawan, kan, diseksanya nabi itu, dibunuhnya tuan-tuan, dihalaunya, kan, mereka berpaling, tuan-tuan, dan bagi satu alasan,
Orang berjidal ni tuan-tuan memang bijak mencipta alasan. Dia kalau tak nak tu 1000 dalih. Kan? 1000 dalih dia tak nak beriman. Kan? Kalau tak nak buat benda baik tu macam-macam alasan. Ceramah tak sodap lah. Ustaz tak kelakar lah. Masa COVID ni makan tak ada lah. Kita nak makan kat masjid bersodap lah. Macam-macam alasan. Tuan-tuan, sebenarnya hati tu tak nak. Kalau tak nak tu bagilah macam-macam alasan. Poin yang mereka gunakan antaranya ialah mereka nakkan Nabi itu di kalangan malaikat. Tuan-tuan kalau betul lah Allah tu nak turunkan, nak utuskan Nabi kalangan kami, jangan bagi yang bashar. Kami tak nak manusia. Ponek pergi pasar, meniaga, cari rezeki. Ponek tak nak, tak best. Kita nak yang malaikat. Kan? Kita nak Nabi kami di kalangan malaikat. Ya? Maka kalau sama-sama Nabi manusia, kami pun sakit perut, Nabi pun sakit perut. Kami pun sakit kepala, kami ada penat, kami ada stres. Nabi itu pun stres. Tak nak. Kita nak Nabi tu malaikat. Ini tuan-tuan, ya, ini omong kosong. Istihza. Tuan-tuan, mereka nak mempersendakan Quran, mempersendakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutuskan kepada mereka. Ini antara poin tuan-tuan. Mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini telah kita bicarakan dulu dalam surah apa? Al-Furqan. Tuan Baik, kata Syekhuna radhiyallahu an, kata Furah Wahbah, tak kisahlah kat sini kita ulang sikit, repeat kembali kisah Utbah bin Rabi'ah kerana Haji Sid sedang cerap. Tuan-tuan kita repeat balik kisah Utbah bin Rabi'ah tuan-tuan, iaitu bagaimana tuan-tuan kita nak tengok pengaruh Quran, kesan Quran. Tuan-tuan, di Jerman orang-orang hospital gila tuan-tuan. Saya dipahamkan oleh guru kita Syekhuna Dr. Salah Al-Qadiri, dipahamkan di hospital Jerman orang sakit gila tuan-tuan, yang stres tu dipasangkan Quran pada telinga dia. Kan dengar. Ya, Quran itu terapi al-balsamus syafi. Tuan-tuan dia balsam, dia penawar yang hebat. Kita tengok macam mana pengaruh Quran. Tuan-tuan jadi jangan ada orang Seremban yang komplain pula masjid surau subuh ada tarhim, buka Quran. Tuan-tuan jangan ada yang komplain. Ya, benda-benda tu insya-Allah baik. Kalau ada pula kuliah tu speakernya dibuka keluar, tak apalah, bukannya bingit sangat pun kan. Kalau tak banyak lokek, 1-2 benda lokek jadilah. Untuk yang tak nak ke masjid, yang tak berkesempatan ke surau, mungkin ada sekatan sebab tak cukup edah ke, tak ada vaksin ke tuan-tuan. Tetapi kita tak anti kepada Quran. Kita suka dengan Quran. Quran akan ada kesan dan pengaruhnya. Walaupun hanya setakat mendengar Quran. Tuan-tuan, walaupun setakat dengar daripada MP3 ke, handphone ke, laptop ke, tetap ada pengaruh Quran itu. Buktinya apa? Buktinya ialah kisah Utbah yang telah kita riwayatkan tuan-tuan. Cuma dalam riwayat yang lain, kata Syekh Wahbah. Ya, dalam kitab Imamul Baihaqi, Dalail An-Nubuwah, dan kitab Imam Ibnu Asakir. Perawinya iaitu Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ketika mana Abu Jahal dan kumpulan tuan-tuan parti Quraisy ini tuan-tuan sedang bermesyuarat, tak puas hati, komplain, jidal tentang Nabi SAW. Maka mereka nakkan seorang alim, seorang pakar yang boleh berdepan dengan Nabi SAW untuk berbicara dengan Nabi, cerita dengan Nabi. Maka yang terpilih, yang pakar di kalangan mereka dari sudut berbahasa, dari sudut sihir, dari sudut dukun, pawang, tuan-tuan, maka itulah terpilihnya seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah kata, ini kecil punya hal lah, dan boleh settle punya. Kan? Ada yang kesekat Muhammad tu, tak ada hal dah. Sini ada yang pergi jumpa dia. Maka tuan-tuan sekalian, Utbah pun menghadap Nabi SAW seperti yang telah kita kisahkan pada hari Isnin yang lepas tuan-tuan. Maka disebutkan, Mat, ya Muhammad, engkau dengan atuk kau Hashim mana lagi handa? Moyang kau. Engkau dengan atuk kau Abdul Muttalib mana lebih handa? Engkau dengan abah kau Abdullah mana lebih mulia? Dia main psycho mak bapak je ni. Main psycho keturunan tuan-tuan. Dia si Utbah ni. Pandai dia kan? Ya tuan-tuan pandai dari sudut dia nak psycho, bagaimana dia nak pengaruh Nabi supaya Nabi berhenti daripada berdakwah. Ya. Maka tuan-tuan, soalan yang ditimbulkan oleh Utbah tadi apa? Apa hal kau caci Tuhan kita? Apa hal kau sesat-sesatkan
kau bid'ahkan Tuhan kita. Tuan-tuan, maknanya tuan-tuan, dia menganggap bahawa Sayyidina Hashim, Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah ni penyembah berhala, padahal kau salah fakta, wahai Utbah. Oh Utbah, kau salah maklumat. Kau tak baca betul-betul, kau tak study habis, kau tak khatam. Kerana keluarga Nabi tuan-tuan, nasab Nabi mana ada yang sembah berhala. Allah pelihara tuan-tuan, keluarga Nabi SAW tak ada yang sembah patung. Tak ada. Nasab Nabi tuan bawa kepada Sayyidina Adnan. Tak ada yang sembah patung. Keluarga Nabi tuan-tuan, Allah pelihara nasab yang suci itu daripada sifah al-jahiliyah, zina, anak luar nikah, dan juga daripada tuan-tuan, iaitu daripada syirik. Keluarga Nabi SAW tak ada yang syirik. Maka kalau Utbah tadi tuduh Sayyidina Hashim, Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah sebagai penyembah berhala, salah lah. Itu satu fakta yang silap daripada Utbah ini sini tuan-tuan. Ya, nanti kalau tuan-tuan kata pula, habis Ustaz, macam mana pula yang Azar itu pembuat patung dan penyembah berhala? Azar, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berkata kepada Azar, kepada abihi, apakah kau mengambil patung itu sebagai sembahan, sebagai Tuhan kamu? Maka Azar itu tuan-tuan, ikut sebahagian ulama tafsir, bahkan itulah yang kita pilih tuan, Azar itu abihi, bukan bapa, tetapi abinya ialah ammihi, pak saudara dia. Jadi bukan ayah Nabi Ibrahim, bukan ayah kandung dia, tapi pak cik dia, pak long dia yang bernama Azar, itulah yang merupakan pembuat patung dan penyembah berhala. Jadi maknanya Allah pelihara nasab Nabi-Nabi tuan daripada kesyirikan. Okay tuan-tuan Taib. Maka berlakulah dialog itu, tawar-menawar. Kalau 4 parti 2 juta kata kan. Kalau 4-nya kita bagi kau banyak dia. Lompat je kan tuan-tuan. Jadi dia tawar Nabi SAW. Dia ingat Nabi macam orang politik sekarang kan. Tuan-tuan ditawarkan apa tuan-tuan? Kalau kau nak jadi presiden kekal pencen tetap, nak jadi raja, nak jadi khalifah, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi, cakap je, kami akan lantik kau. Kalau kau nakkan kahwin, pilih perempuan yang paling cantik di kalangan orang Quraisy ini, 10 orang pun tak ada hal, ambil. Kalau kau nak kaya, jadi paling kaya, milioner, paling jutawan, kami himpunkan semua aset kami bagi dekat kau, income bulanan. Kalau paling kaya pun orang 1 juta, kata bagi kau 10 juta bilion, main sobut tuan-tuan kan. Jadi itu tuan-tuan tawar-menawar yang diberikan oleh Utbah mewakili kumpulan Quraisy ini tuan-tuan. Ketika Nabi SAW dengar, Nabi senyap. Dan dah habis cakap dah. Kan dah selesai dah Utbah. Dan pula baca. Maka dibaca tuan-tuan surah Fussilat sampailah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ingat ni Hawamim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu min ladun. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyah, sehingga tuan-tuan ayat 13 yang kita baca pagi ni. Maka ayat itu fa in a'radu, kalau mereka berpaling, orang Quraisy berpaling, maka ingat warning dia. Amaran dia akan berlaku seperti mana kepada ancaman petir, kilat, tsunami, bala bencana yang berlaku kepada kaum Ad dan kaum Samud. Maka Utbah tuan-tuan seolah-olah dia kata apa? Kalau bahasa jibunya, help, please. Dia pegang mulut Nabi SAW, suruh Nabi senyap. Cukup. Tolong, jangan baca lagi. Tuan-tuan histeria. Takut gerun tuan-tuan Utbah bin Rabi'ah setelah mendengar ayat tuan-tuan surah Fussilat yang kita bicarakan pagi ni sampai ayat 13. Dia pegang mulut Nabi tuan-tuan, dia pun cukup, tolong, berhentilah, jangan baca lagi. Dia balik rumah tuan-tuan, berkurung dia, lockdown dia beberapa hari. Covid tengah beredar masa tu, Covid pemikiran dia. Tuan-tuan, jadi dia tak keluar tuan-tuan. Jadi orang-orang ahli mesyuarat tingkap ni, geng-geng Abu Jahal ni tuan fikir, mana si Utbah ni? Tak bentang lagi dia punya laporan perbincangan dia, perdebatan dia dengan Muhammad. Mana dia ni? Dia ni dah berubah ni. Qad sabba'a. Apa terjemah kat situ? Dia kata la nara Utbata illa qad sabba'a. Kata mereka, kami tidak melihat Utbah itu melainkan dia telah, apa disebut kat situ?
Dia dah murtad dah ni. Murtad daripada berhala kepada Islam lah. Agak Utbah ni dah cair dia dengan Muhammad ni. Dah tuan-tuan, ini kenyataan yang dikemukakan oleh pembesar-pembesar Quraisy yang mengharapkan Utbah. Rupanya Utbah ni harapkan pagar makan padi, bukan pagar tak, pegar tak tuan-tuan. Baik, maka diorang pun tak puas hati. Utbah tak keluar-keluar rumah, dia pergi ke rumah Utbah. Weh Utbah, apa cerita kau ni? Kau ni tantah dah tak ikut patung ni, kau dah tak percaya dengan Tuhan kita ni, kau pergi jumpa dia, kau lah ikut agama dia. Tuan-tuan, maka hanginlah si Utbah ni tuan-tuan. Dia adalah stres sebab dengar surah Fussilat ayat 13 ni tentang ancaman peti dan seumpamanya yang berlaku pada Ad dan Samud. Dia stres tuan-tuan, dan dia pun kata, dia bersumpah, aku kata lepas ni, sorry lah, kau jangan suruh aku jumpa Muhammad lagi. Aku takkan jumpa dia lagi dah. Gila kau, kata dia. Dia baca ayat, aku jadi takut. Aku yang ganas ni, dia kata, yang kering ni, dengar ayat Quran tu takut aku. Ini tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan baca sejarah tahun 60-an dulu, 50-an dulu, para masyayikh Azhar tuan-tuan, ya, Syekh Abdul Samad, tuan-tuan, Abdul Basit Abdul Samad, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekhul Minshawi, Siddiq Al-Minshawi, tuan-tuan, kebanyakan para masyayikh Azhar, Syekh Mahmud Ali Al-Banna, suara memang Masya Allah, Tabarakallah, memang tak boleh ditandingi, international. Quran kalau nak, tuan-tuan, kalau nak sanad Quran, ambil yang Mesir punya. Mesir paling tepat, paling tinggi sanad, tuan-tuan. Dari sudut qari pun, maka lagu Taranum tak boleh challenge qurra, pakar-pakar Taranum di Mesir, tuan-tuan. Cuma nak ceritanya, ketika mana tahun 60-an, tuan-tuan, Syekh Muhammad Khalil Husari antara yang diundang ke Kongres, ke White House, tuan-tuan, persidangan ketika tu, ramai orang-orang Kristian, orang-orang yang tak beragama ni tuan, free thinking ni tuan-tuan, masuk Islam kerana mendengar Quran yang dibaca oleh syekh-syekh kita tadi tu. Ini maknanya apa? Pengaruh Quran. Jangan kata tak ada pengaruh, mesti ada pengaruh Quran tuan. Jadi mula-mula dengar dulu, baca ulang-ulang. Lepas tu kan kita dah belajar tafsir pula kan. Maka benda ni insya-Allah tuan akan memberikan kita kekuatan, kefahaman, keimanan, keyakinan. Maka tuan-tuan, kata si Utbah ni, tak kuasa dia nak cakap, kau jangan suruh dia jumpa dia lagi. Aku dah cerita kat dia ni, laporan yang disampaikan. Laporan yang berdasarkan pertemuan dengan Nabi SAW. Maka Utbah kata, aku dah story dengan dia habis-habis dah. Kan? Tapi dia jawab kat aku bukan syair, dia bukan pantun dengan aku. Ya, dia bukan pukau aku, tapi dia baca ayat sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Aku dah tak tahan, aku pegang mulut dia, aku suka diam, tolong. Tuan-tuan, wa nasyatuhur rahim. Demi, macam tuan-tuan, minta simpati, minta nyawa lah. Tuan-tuan, dan kita bukan tak tahu, kata si Utbah, Muhammad tu kan orangnya benar. Dia jujur, Al-Amin. Mana pernah bongak macam kita ni, kaki temberang, sailang semua, kita ni kona baring semua. Dia tak pernah menipu. Aku takut ayat yang dibaca tu kono kat aku, kono kat kita semua. Maknanya tuan, memang terkesan ketakutan Utbah ini tuan-tuan, ya, terhadap Quran ayat 13 yang dibacakan surah Fussilat kepada beliau. Comel tuan-tuan. Okey, itu cerita ayat 13. Walaupun telah kita bicarakan pada mukaddimah pengajian kita pada hari Senin yang lepas tuan, tapi tak mengapa kata Syekh Wabah diulang-ulang sikit cerita ni, sebab saya percaya tuan-tuan pun dah lupa kan. Semalam belajar, hari ni pun dah lupa, muka sebab berapa entah. Inilah kita tuan-tuan. Itu alasan COVID. Bagi alasan ni kerja dia. Kembali tuan-tuan ayat 15. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendetailkan apa cerita tafsil yang berlaku kepada geng-geng Ad dengan geng-geng Samud. Tadi cerita umum kan? Tuan-tuan, cerita pada ayat itu mula-mula turun dekat si Utbah ni, cerita umum dulu. Kalau engkau ingkar, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Baru cerita apa dia masalah orang Ad ini tuan-tuan. Orang Ad ini, kaum Ad ini tuan, kaum Nabi Hud kaum Nabi Hud alaihi salam, mereka ni tuan-tuan kumpulan yang sasa, kuat
perkasa, tetapi dengan kekuatan itu dia berpaling daripada Allah Ta'ala. Dia lawan Nabi Hud alaihi salam. Melampau-lampau dia punya kesombongan dia, tuan-tuan. Ini dia. Jadi ya, tuan-tuan, geng-geng yang sadu ni, orang yang Hercules ni, tuan-tuan, yang kuat-kuat ni, tuan-tuan, kadang-kadang dia masuk gym, dah ada sikit bonjol-bonjol tu, dia dah jobor dah, kan. Pakai pun baju ketat-ketat dah. Dah tak nak semayang dah lepas tu, kan. Semayang dah ketat, tuan-tuan, sujud nampak bontot. Keluar aurat dia. Ini masalah orang yang salah cara ataupun salah niat. Niat tak betul untuk membina kesihatan, tetapi dah jadi lain, tuan-tuan. Ini berlaku dalam sejarah, tuan-tuan, apa yang saya baca dalam Imam Qurtubi, Sidi Ahmad Muhammad bin Ahmad Al-Ansariul Qurtubi, dalam jami' beliau, dalam Jami' Ahkamil Quran, Imam Qurtubi kata, tuan-tuan, ketinggian paling pendek umat Nabi Hud ni, tuan, 60 hasta. 60 hasta ni saiz siapa, tuan-tuan? Saya nak tanya, tuan-tuan. Sila jawab. Orang Warisan Puteri ko, orang Rambau ko, siapa-siapa yang ada, tuan, sila jawab. Tuan-tuan, Kak Siti ko, Haji Siti, siapalah, tuan-tuan, sila jawab. Tinggi Nabi Adam banyak tinggi mana, tuan-tuan? Tinggi Nabi Adam, tuan-tuan, tinggi mana? Masing-masing jawab Nabi Adam, jawab Nabi Hud, Nabi Soleh. Saya tanya sekarang, tinggi Nabi Adam tu saiz dia tinggi mana? Dia memang ada hadis, tuan-tuan. Itulah dia, situna dhira'a, 60 hasta itu, itulah ketinggian Nabi Adam AS. Tetapi untuk, tuan-tuan, ya, untuk umat Nabi Hud ni, dia kata yang paling pendek, yang paling petot, tuan-tuan. Itulah dia. Kalau Kak kata, Kak Nasyam kata tinggi pokok kelapa 60 hasta, kata Abanib. Inilah, tuan-tuan, saiz Nabi Adam. Itu dikatakan oleh Imam Qurtubi, tuan-tuan, menurut dapatan kajian beliau, riwayat yang beliau kumpulkan, tuan-tuan, 5 tingkat flat, apa semua, tinggi tiang elektrik 30 meter, ini semua orang mengaji matematik lah ni. Tuan-tuan, faham? Itu umat Nabi Hud yang paling pendek. Maknanya dia, tuan-tuan, dia boleh sampai ketinggian dia, dikata sampai mi'atu dhira', sampai 100 hasta. Satu hasta 45 cm. Itulah yang tahu saya kira semalam. Maknanya kalau sizilah Kajang ni kira 27 meter. Bantailah kira masing-masing, saya tak tahu. Tapi Hunjai, tuan-tuan, tinggi. Sebab tu timbul tinggi Nabi macam mana? Nabi tak ada tinggi macam tu dah. Nabi, tuan-tuan, dia tinggi sikit daripada sahabat lain. Dia bukan Hunjai dan dia bukan macam kelapa pandan rendah. Tak, dia tinggi Nabi SAW tu stabil, tampan hasta. Itu, tuan-tuan, ketinggian umat Nabi Hud alaihi salam. Dia kuat, tuan-tuan. Ya, riwayat kata dia boleh, tuan-tuan, mereka boleh, tuan-tuan, cabut batu dekat bukit tu main pakai tangan dia, tak payah pakai cangkul pun tak ada. Kata si Khadijah Toke Popiah, dia kata keri, tak ada keri-keri dia, tak payah pergi pasar pidi cek keri dia. Dia main cokau macam tu je batu tu kat bukit tu. Dia besar, kuat, sadu, sasa. Tuan-tuan, dan dia boleh, tuan-tuan, yalwil hadid, dia lembutkan bosi, tuan-tuan, pakai tangan. Itu yang menyebabkan dia ni jadi sombong. Datang Nabi Hud alaihi salam bawa nasihat. Ya, tak ada. Kita orang ni mana apa barang dengan nasihat. Kita kuat, okey. Kita perkasa, okey. Kita sadu, okey. Tak main ni nasihat-nasihat ni. Kan umat Nabi Musa tu, kan. Bagi jom dengan nasihat Injil, dengan nasihat Taurat. Apa barang Taurat. Ini, tuan-tuan, mereka menolak kerana perasan kekuatan itu akan kekal selama-lamanya. Maka ditolaknya. Ya, tuan-tuan, maka ya disebutkan, tuan, dah jadi macam kamu bahasa pula dalam ni dah. Gunjai keluar apa. Hantamlah, tuan-tuan. Cukup. Ya, cukup. Kita fokus kepada dah sudah banyak nak komen. Kita fokus, tuan-tuan, pada tafsir ni. Maka itu yang menyebabkan mereka jadi apa? Lupa diri. Maka Allah bagi jawapan. Elah nak belagak pula, Gunjai tinggi lah, apalah kau kata, kan.
Apa kuasa kau kuat tu, kau sihat tu mana kau dapat? Makanan kau yang kau ambil tu, kekuatan kau dengan makanan jadi sihat, mana kau dapat benda tu? Kan? Macam mana kau nak berperang dengan Tuhan, kau nak lawan dengan Allah Ta'ala? Kan? Segala kekuasaan kau tu, gerak kau tu, diam kau tu, sadur kau tu, semua tu daripada Allah Ta'ala, daripada pencipta kau. Apa hal kau nak sombong pula? Ini tuan-tuan, kalau orang faham, dia akan jadi macam tu. Pandai kita, Allah beri. Sadap suara kita, Allah beri. Tuan-tuan dapat kerja best-best sikit, pangkat tinggi-tinggi sikit, Allah beri. Jadi kita balikkan semua tuan, Allah punya. Solat kita tuan-tuan, Allah yang beri kita solat. Kalau Allah tak izinkan kita solat, kita tak pandai solat, maka semua itu kalau kita serahkan kepada Allah, insya-Allah selamat iman kita. Tapi masalah dia tuan-tuan, mereka tertipu dengan kekuatan mereka, menyebabkan tuan-tuan mereka melawan, menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam. Mereka tak sedar, sistem je senang je, kun fayakun. Kan Allah kata jahanam dah korang semua, musnahlah semua tuan-tuan. Tetapi mereka kekal tuan-tuan untuk melawan Nabi Hud alaihi salam. Maka apa yang berlaku tuan-tuan, balasan Allah Ta'ala pada ayat 16, maka Allah kirimkan kepada umat tuan-tuan, kepada kaum Ad ini, iaitu tuan-tuan rihan sarsara. Maka Allah hinakan mereka setelah diberikan nasihat, pengajaran, notis, peringatan, ancaman. Tak percaya, diperolokkan, mana ada, tunjuklah kalau ada bukti dia, mana dia ada bala, tak turun pun bala, konyang je makan, naik pangkat lagi, apa masalah, okey je. Tuan-tuan nak sangat bala tuan-tuan, maka Allah balakan kepada kaum Ad ini tuan-tuan, iaitu sa'iqah, yang dikatakan sa'iqah yang menyebabkan si Utbah jadi takut tadi tuan-tuan. Itu sa'iqah ni ialah disebutkan udara terlampau sejuk, angin yang membawa kesejukan yang melampau, dengan suara yang menakutkan tuan-tuan, merosakkan segala-galanya, ya. Dan dia ambil hari yang malang ni tuan, nahas yang menimpa ini mengambil tempoh daripada Rabu kepada Rabu. Ini dibenarkan dalam suratul Haqqah, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Tuan-tuan, iaitu 7 hari tuan-tuan, 7 malam 8 hari. Ini udara tuan-tuan, ya, tsunami yang berlaku kepada kaum Ad bermula Rabu sampai Rabu. Cuma ikut komen Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tuan-tuan, ya, apa dia kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ma'udhiba qaumun illa fi yaumil arba'a, tidaklah diazab satu kaum melainkan pada hari Rabu. Ni dia Rabu hari ni tuan-tuan kan. Jadi Rabu ni ada sedikit kisah dia, ada sedikit peringatan dia, kerana kaum Ad dimusnahkan Rabu ke Rabu. Bukan ke Rabu nasi ke Rabu cek kayu dah, bukan. Hari Rabu tuan-tuan sampai Rabu minggu depan habis binasa kaum Ad. Allah ambil tempoh 8 hari, Allah sengaja tengok begitu. Ini tuan ada cerita sikit tentang hari Rabu ni. Ya. Rabu semalam cerita penciptaan apa tuan? Rabu dia partner dengan hari apa semalam? Selasa Rabu penciptaan langit. Kan? Tuan-tuan taib. Qala radhiyallahu an, masuk pula skala fit FT, semua pakar-pakar sains ni, matematik hantam tuan-tuan. Nanti lepas ni kan tengok baliklah Facebook ni kalau nak study bab dia punya nombor tu. Baik tuan-tuan, kita terus kepada apa sebab azab itu Allah turunkan. Kerana dah bagi warning, dah bagi cakap baik, lembut, bagi yang logik, tak didengar tuan-tuan. Maka kerana kamu takabur, berbangga dengan kekuatan kamu, dengan ketinggian kamu tadi, dengan sasanya badan kamu, tuan-tuan, maka kau ambil, walaupun tuan-tuan saya tengok Imam Syekh Al-Maraghi dia kata tak payah terimalah riwayat tu yang cabut bukit batu daripada tangan daripada bukit tu straight je, bengkok bosi dengan tangan, tak payah terimalah riwayat tu. Syekh Mustafa Al-Maraghi dia tidak berkenan sangat dengan riwayat itu tuan. Tapi saya perhatikan Imam Qurtubi juga
mengambil daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita pun boleh terimalah sebagai satu panduan tuan-tuan bahawa kekuatan tu dia akan rebeh nanti. Tak ada makna lah kau umur kau 50 esok habislah dia punya sadu tu kan habislah. Umur 60 esok apa-apa yang dia makan tuan, yang dia makan untuk vitamin kesihatan dia tu akan hilang lah, akan kedut lah semua tuan-tuan. Itu dia. Ya, maka itu di dunia, kehinaan di dunia. Kalau akhirat memang tiada bahasa yang boleh kita ungkapkan tuan-tuan tentang sengsara dan azabnya kepada mereka yang dihumban ke dalam api neraka. Dan masa tu kesadoan kamu, boleh ke bahasa kesadoan, kekuatan kamu tu yang kamu bangga-banggakan itu dah langsung tak ada manfaat, tak boleh jadi syafaat kepada kamu, tiada nasir bagi kamu, tiada bantuan bagi kamu. Sekarang kau hadaplah sendiri azab neraka tersebut. Tu dah selesai dunia tuan-tuan dengan cuaca sejuk gila, boku tuan-tuan, dan kemudian dalam tempoh 8 hari tadi, Rabu ke Rabu, dan tuan-tuan, dan dia punya udara tuan beracun. Kan, samu beracun, maka mati mereka tuan-tuan. Ya. Kembali pula tuan-tuan, kita detailkan pula seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat yang mulia ini pada ayat 17. Cerita pula tentang perangai kaum Samud. Kaum Samud ini tuan-tuan, dia merupakan satu kabilah yang Allah utuskan kepada mereka Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tuan-tuan, ini umat Nabi Saleh. Diterangkan ini betul, ini boleh buat, ini tinggalkan. Allah bagi panduan supaya manusia itu tidak teraba-raba. Apa sembahan dia, apa pengharapan dia, apa kehidupan dia, diatur. Ini semua alam ini ciptaan Allah Ta'ala. Ada pencipta yang maha sempurna. Disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Tetapi malangnya Samud dengan Ad ni tuan 2 kali 5. Memilih jalan kesesatan, kekufuran. Tuan-tuan, memilih jalan kemaksiatan. Didustakan nabi-nabi yang diutuskan. Tuan-tuan, bahkan mereka ni tuan-tuan buat perangai, iaitu ketika mana Nabi Saleh ni ada mukjizat naqah dia, unta Nabi Saleh alaihi salam. Naqatullah, sehingga dinisbahkan unta Allah. Baitullah, rumah Allah. Itu dipanggil idhafah tashrif, kemuliaan. Unta ni jangan diapa-apakan. Naqah ni jangan dibunuh. Ini dalil tentang i'jaz, mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha, tapi dogi ni tuan-tuan yang tak dibori tu buat kan tuan, dicederakan, tuan-tuan, dicucuk tuan-tuan perut unta tersebut. Ini antara perangai umat Nabi Saleh, iaitu umat tuan-tuan Samud ini yang degil. Maka Allah tidak lagi memberikan peluang kepada mereka. Fa akhadathum sa'iqatul adabil huni bima kanu yaksibun. Maka ditimpa dengan tuan sa'iqah juga. Sa'iqah ni satu bahasa tuan-tuan, poti, guruh, tuan-tuan, musibah, tsunami, bala, sa'iqah. Yang sa'iqah inilah yang menyebabkan tuan-tuan Utbah bin Rabi'ah tadi terkena pukulan KO, walaupun dia pakar dari sudut bahasa, walaupun dia ni boleh menyihir tuan-tuan, seorang tukang tenung tuan-tuan, tetapi dia gagal untuk menundukkan Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka nasib yang menimpa kaum Samud itu ialah tuan-tuan, Allah kirimkan kepada mereka suatu tempikan suara, sayhah. Tuan-tuan ni, satu tempikan suara Allah kirimkan tuan-tuan melalui menerusi para malaikat yang bertugas kerana hasil pembohongan mereka, pendustaan mereka tuan-tuan, mereka memperolokkan nabi mereka tuan-tuan, maka Allah turunkan azab yang menghinakan bagi mereka. Itu azab dunia kepada mereka yang mendustakan para nabi. Wahai Utbah, wahai Abu Jahal, wahai mereka yang seumpamanya di zaman itu, dan setiap zaman itu ada wakil dia pula. Kan, ada kumpulan-kumpulan yang tegar menolak, menafikan, mempersendakan ajaran Islam ini tuan-tuan. Maka itulah sa'iqah, poti yang akan menyambar kamu nanti. Kau tunggu masa je. Kan, tak selama-lamanya kita berkuasa,
Tak selama-lamanya kita sasa, tak selama-lamanya kita kaya tuan-tuan, dia akan ada pusingan. Tetapi kalau pun Allah pinjamkan dalam tempoh beberapa tahun pun tuan-tuan, tapi nanti apa ertinya kesudahan kita, kesudahan yang hina, mati dalam keadaan tidak beriman, mati kufur, dahkan azab kubur sedang menanti, bahkan yang paling menakutkan ialah azab api neraka. Maka pilihan kita tuan-tuan nak jadi kumpulan ayat 18. Kan? Maka Allah selamatkan. Wa najjaynal ladzina amanu. Tuan-tuan, kami selamatkan siapa? Kami nisbahkan keselamatan tuan-tuan kepada Allah. Dulu orang suka baca pada penutup doa. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, kan? Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Dulu rajin baca imam. Sekarang imam pun dah tak hafal tuan-tuan dah. Kan? Dulu. Selamatkan kita daripada ketakutan. Yang menyelamatkan kita siapa? Allah. Jadi jangan nisbahkan keselamatan itu pada diri kita. Sebab saya ustaz, saya selamatlah. Jangan nisbahkan pada diri kita. Sebab anak saya seorang belajar medik Azhar, dialah selamat. Bukan, kita tak menisbahkan kepada itu asbab. Tetapi kita nisbahkan tuan-tuan kepada Rabbul Asbab, Allah yang selamat kita. Dalilnya ayat 18. Wa najjayna, kami selamatkan. Jadi keselamatan kita, hidayah kita, kebaikan kita, perguruan kita, tuan-tuan, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan wasilah-wasilah, ikhtiar-ikhtiar yang ada ni kita manfaatkan tuan-tuan. Maka Allah selamatkan kumpulan yang beriman. Walaupun dia mustad'afin, Bilal hitam logam, rambut kerinting, tak handsome, suara garau. Suara Bilal dia bukan sebab sedap, tapi dia ikhlas sebab suara dia kuat, dilantik menjadi Bilal. Sahabat yang mustad'afin inilah yang backup Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam di As-Safa dan Marwah itu tuan-tuan. Walaupun mereka ni kumpulan yang lemah, maka muncul pada di Madinah Ahli Sufah, maka muncul nama orang sufi, tuan-tuan kan? Tetapi orang ini Allah selamatkan. Kumpulan-kumpulan umat Nabi Hud dan Nabi Saleh tadi, yang mana yang beriman, Allah selamatkan. Kerana apa? Wa kanu yattaqun, kerana mereka bertakwa. Apa takwa tuan? Takut melakukan kesalahan, takut melakukan maksiat. Tuan-tuan, mereka bertakwa. Tuan-tuan, mereka takut benda-benda yang mengerikan, azab yang menimpa, yang tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu mereka ni Allah selamatkan kerana kepasrahan mereka, keinginan mereka untuk berubah. Kan? Kita keinginan mereka untuk mengaji Quran. Betul lah Jisid yang baca Amanul Khaifin tu, guru kita di Podikson, guru tua kita yang tinggal sekarang ni di PD tuan-tuan, itulah Ustaz Qasim. Tanya ni Hajah Siti Aminah PD. Ada lagi ke ustaz-ustaz tua? Mana ada lah, orang tua-tua di Podikson dah tak ada dah. Ustaz Hashim, Ustaz Hussein, Ustaz Abbas, Ustaz Razak, tuan-tuan semua dah kembali ke rahmatullah. Tunggulah ustaz yang seorang lagi tuan, esok dah tua sikit, kuat panjang umur, jadilah macam Ustaz Abdul Qasim, Ustaz Qasim, tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, 80 lebih dah umur dia, tapi sihat nampak masih aktif mengajar tuan-tuan. Okey tuan-tuan sekalian, beberapa pengajaran yang boleh kita pelajari pada perbincangan sesi yang ketiga pagi ni insya-Allah. Okey, antaranya orang yang kekal dalam kekufuran itu akan mengundang kepada azab Allah di dunia lagi. Kan, kalau tak sempat taubat, akhirat pun kau kena bedal, kena hantam selama-lamanya. Tuan-tuan maka itulah kufar Quraisy, jangan bangga sangat kau punya bisnes dagang kau ke Syam, ke Yaman, rihlat syita'i was saif. Jangan bangga bona kau pegang kunci Kaabah. Bab Bani Syaibah tu kau pegang. Jangan bangga bona kau yang jaga kelambu Kaabah tu, kiswah tu. Kalau kau jaga tapi kau bawa kesyirikan, apa punya hal ke, apa punya bala kau bawa kat situ. Jadi jangan berbangga wahai Quraisy kepada kekufuran kamu, kepada kejahilan kamu. Telah dilahirkan di kalangan kamu rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hargailah nabi kamu tu, hargailah pewaris-pewaris nabi yang ada bersama kita tuan-tuan. Manfaatkan keilmuan mereka,
mengaji dengan mereka tuan-tuan. Belajarlah daripada Syekh Wahbah ini tuan-tuan. Belajarlah daripada Syekh Ali As-Sabuni ini tuan-tuan. Banyak ilmu-ilmu yang mereka tinggalkan kepada kita. Ini tanda kita menghayati, menghargai tuan-tuan wirathah an-nabawiyah. Kan tuan-tuan kan? Okey, taib. Qala, tetapi tuan-tuan sekalian telah diberikan nasihat terlebih dahulu. Kan prinsip kita dah sebut dah di sudut perundangan, kena bagi taklimat dulu. Yang kita duk komplain-komplain takut nak pasal hudud ni apa pasal? Tuan-tuan takut benar pasal qisas ta'zir ni, kenapa? Tak payah takutlah, sebab tuan-tuan perkara tu telah kita budayakan di masjid-masjid kita, silibus kita baca fiqh jinayat. Kan? Kita baca tuan-tuan macam mana hukuman. Kita bukan hanya ahwal syakhsiah sahaja, bukan bab munakahat je. Mesti masuk juga kepada nak melengkapkan pelaksanaan hukum Quran ni tuan kepada semua perkara. Tak payah takut. Tuan-tuan kan, kita dijelaskan apa konsep. Ya, kita diberikan penerangan. Banyak hukum dunia yang kita pun tak tahu, tapi kono ya saman. Tak tahu menau pun. Kan, tak dimaklumkan pun. Itu satu sistem yang salah. Dia mesti diberikan penjelasan terlebih dahulu. Kalau dia dah tahu, maka dia layak dan sepatutnya dihukum sebab dia melanggar undang-undang. Tuan-tuan Baik, qala, jangan jadi orang kaum Ad dan kaum Thamud yang dibinasakan kerana menentang Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihi wassalam, tuan-tuan. Maka pada poin yang kedua itu, tuan-tuan, jangan banyak kau punya alasan. Ini poin kaum Samud, tuan-tuan, kaum Ad, kaum Quraisy. Apa alasan dia, tuan-tuan? Alah, bagilah, kirimlah Nabi kalangan malaikat. Tuan-tuan cek balik ya, kita punya video, alhamdulillah. Tuan Rais dah FB kan, saya ingat dia telah simpan dalam FB TGDS official ini. Tak tahulah rakaman kuliah-kuliah yang sebelum ni Rais. Al-Furqan ada tak simpan? Suratul Furqan, kita bermula Ahzab. Kemudian tuan-tuan Hujurat dengan Al-Fath dengan Hujurat. Kemudian tuan-tuan kita pindah kepada surah apa? Furqan dan Az-Zumar. Tuan-tuan, jadi cuba tengok. Kalau ada, bolehlah kok ada free ni tuan-tuan bolehlah belajar sikit-sikit. Sebab dalam surah Furqan itu kita detailkan tuan-tuan perbincangan, sebab pada ayat 7 itu mereka minta macam-macam kan. Wa qalu, kata orang Quraisy, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapalah nabi ni makan tamar, ambil topung, adun, buat roti. Kenapalah nabi ni berjalan di pasar? Ada di YouTube Okey, terima kasih Adminah Roslina Birthday Girl kata ada dekat YouTube Sahah Ja'fari. Tuan-tuan tengoklah nanti tentang bagaimana mereka ni mencabar, memperolokkan Nabi. Mereka kata kita tak nak Nabi yang bashar. Kan, tapi dia tak faham annahu basharun la kal bashar lakinnahu yaqutun bainal hajar. Tuan-tuan, okey, itu jadi jangan bagi alasan. Yang beralasan ini tuan-tuan iaitu kumpulan-kumpulan Ad, Samud, kumpulan-kumpulan Quraisy yang tak nak beriman. Jadi kalau tuan-tuan, kalau tak nak beriman dengan Quran, bagilah alasan. Susahlah baca, tulisannya halui. Tuan-tuan, gedabak punya tulisan sekarang tuan-tuan, Quran saiz berapa? A3. Tuan-tuan, saiz besar meja kuliah kita ni dah ada. Kau jangan bagi alasan. Nak khabar apa lagi? Ustaz garang. Tak ada alasan. Kau mengaji piano, ustazah pula kerja piano. Kau mengaji belajar muzik, tarian, kau nak kau belajar pergi masuk gym, jumpa yang susah hilangkan kau punya boroi itu, kau sanggup bayar banyak-banyak. Sanggup tuan-tuan, kesihatan lahiriah kau tu kau nak, tapi kesihatan iman, akidah kau tak nak. Ini apa punya passion ni tuan-tuan. Maka jangan beralasan, kerana kita punya alasan pun tuan dah tak ada alasan dah sebenarnya. Kita dah tak ada alasan. Bashir, Nadhir, semua dah tersedia di hadapan kita. Cari ruang, tuan-tuan, bermula untuk kita tingkatkan kefahaman kita. Tuan-tuan, untuk kita dalami ilmu kita, menghayati keindahan Quran, tuan-tuan, kehebatan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, antara jenayah utama yang telah diborong oleh orang Ad, tuan, iaitu apa tadi? Ya, mereka sombong. Sombong dengan bukan ketampanan, tetapi dengan kesihatan mereka, dengan kekuatan mereka tadi tu. Ya, 60 hasta tuan-tuan, bayang tu paling petot tu. Kalau 100 hasta saya pun tak boleh bayang macam mana tuan-tuan kan. Tetapi mereka ni tuan, kaum yang dianggap hamqa,
Bodoh. Kenapa bodoh? Tuan-tuan, bukan Pak Hamka Minang, Tuan Guru kita Syekh Prof Hamka Al-Azhari, itu tokoh besar Nusantara yang menulis Quran juga tuan-tuan. Tafsir Hamka ada, Tafsirul Azhar 30 jilid ada. Dan Pak Hamka ni tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, masa remajanya dalam ketika dia semangat mengaji tuan-tuan dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan seumpamanya dalam sudut keilmuan, dia juga adalah sikit pengaruh-pengaruh kaum muda tu. Betul tak Ustaz Azmi? Ustaz Azmi Ipoh. Ya, syafakallah. Ustaz Azmi kita baru keluar hospital kerana ada sikit jangkitan ujian baru ni, COVID. Dan juga kita doakan semoga semua saya dipahamkan ada juga di kalangan ahli kuliah kita ni, keluarganya, anak cucu dia pun ada tuan-tuan jangkitan tuan-tuan COVID-19 ini. Kita doakan insya-Allah semuanya sihat insya-Allah dengan berkat surah Fussilat, dengan berkat Nabi SAW tuan-tuan, insya-Allah semuanya akan kembali seperti sedia kala, sihat insya-Allah, sihat wal afiah insya-Allah. Mereka ni tuan-tuan kaum yang hamqa, qaf, kaum yang bodoh. Macam mana dia nak lawan dengan kuasa Allah Taala? Kan? Macam mana dia nak lawan tuan-tuan? Dia tak fikir ke? Ya tuan-tuan, mereka tidak syukuri nikmat kekuatan itu, ketinggian dia kekuatan itu semua daripada Allah Taala. Tuan-tuan kan? Dan apa bukti, ciri kesombongan mereka tuan-tuan. Terima kasih Rais dah ada ni dah ada dia punya link di sini tuan-tuan, tekanlah nanti apa yang Tuan Rais Ramli share di sini. Tuan-tuan sekalian, maka mereka tak nak dengar cakap orang, kan itu kibir. Tak dengar nasihat ni orang yang sombong, bongkak. Tuan-tuan, isti'la. Sebab apa isti'la? Kita rasa kita betul seorang. Kita je betul. Orang lain boleh belah. Orang lain tak ada apa-apa. Kita lah. Ini yang masalah. Al-kibru, tuan-tuan, batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu hadis Nabi SAW. Apa itu kibir? Kau menolak kebenaran dan kau menghina orang lain. Kau pandang orang lain tu bawah-bawah kau. Itu silap, tuan-tuan. Ya, dan juga pada perbincangan pagi ini, Syekh Wahbah, tuan-tuan, menyatakan kekuatan segala-galanya daripada Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kuatnya kita ni, sihat kita tuan-tuan, Allah. Faham kita begini, Allah. Saya boleh menyampaikan, Allah. Tuan-tuan, COVID kita tuan-tuan yang selesaikan selain ikhtiar kita vaksin, ikhtiar dengan rawatan-rawatan tradisional, apa rawatan sunnah tuan-tuan, itu ikhtiar kita. Hakikatnya nanti tuan-tuan segala-galanya daripada Allah Taala. Macam mana kau kata kau kuat benar, kuat tu tak akan bertahan lama. Kuasa sementara, semua fana, akan musnah. Walaupun perbandingan tu tak bolehlah bandinglah Allah dengan ad, mana lebih kuat, bukan nak banding. Memanglah tak ada kesamaan dia, tuan-tuan, tetapi sekurang-kurangnya mengajak orang tuan-tuan memahami bahawa kekuatan itu semuanya pinjaman, kepandaian, segala-galanya tuan, ini nikmat ni sementara. Jadi kita jadikan nikmat ni sebagai jambatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah azab tuan-tuan kepada kaum Ad, angin beku sejuk tuan-tuan yang beracun, rabu ke rabu habis, musnah semua tuan-tuan, tak ada syafaat, tak ada bantuan dah pada pergi benar. Dan kepada kabilah Thamud yang dibentangkan kepada mereka petunjuk, tapi mereka memilih jalan yang sebaliknya, kesesatan. Diberikan laluan ketaatan tetapi mereka sengaja pilih yang maksiat. Bagi yang baik punya tetapi pilih yang keji, tuan-tuan, maka mereka juga ditimpa dengan penyakit musibah yang sama, sa'iqah, tuan-tuan, iaitu gempa bumi, tuan-tuan, yang membawa kehinaan. Itulah sunnatullah, tuan-tuan, kepada mereka yang ingkar. Dan ini sistem wa'ad dengan wa'id. Ini sering saya sebut dah, tuan-tuan. Al-wa'du itu janji yang tuan-tuan, ancaman. Wa'ad yang baik. Kalau wa'id, tuan-tuan, ancaman keras. Kita ada unsur, tuan-tuan, takhwif. Kita mesti ada unsur-unsur yang menggerunkan kepada mereka yang mendustakan, tuan-tuan. Tapi kalau mendustakan mimpi masyitah, itu tak ada hal tu dah. Mimpi dia tu mungkin banyak salah, mungkin tak betul, kan, tuan-tuan. Itu nanti kita cari satu waktu kita bahas tentang mimpi dan ilham, bisikan hati, lintasan hati. Itu satu bab yang orang kadang-kadang percaya ni, orang perempuan ni dah ramai packing barang dah ni, nak pergi ikut Masyitah tu dah kan. Sitah Nur. Dia kata nanti kita kumpul dekat terminal. Kalau sudah pergi Langkawi, tuan-tuan, pergi mandi laut. Tak ada makna nak cik Imam Mahdi dah. Tuan-tuan sekalian, maka
Moga-moga kita terpelihara daripada penyelewengan, kesesatan, dan kita kekal dengan panduan Quran dan hadis dengan penghuraian daripada para ulama muktabar, para ahlillah. Tuan-tuan, jadi insya-Allah kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi